Khairiyah Maksum dia kata pernah, bagus. Iman Muiz tak pernah buat. Selalunya buat 4 rakaat saja, Ezian. Tak apa, saya bantu hari ni. Dan Rohizan, saya. Nabilah tak pernah. Next. Tidak pernah sampai Ustaz. Tak pernah sampai 8, 2, 4 sekali aja. Bella, insyaAllah saya bantu hari ni. Norzalina tak pernah. Siapa lagi? Rostila dengan kehendaknya. Bagus Rostila. Saya tanya Rostila, 12 rakaat pernah buat ke tidak? Untuk yang dah buat 8 tu, jawab pula dah buat 12 ke belum? Nabila Hasan pernah buat 6. Next. Nisa pernah, bagus. Sa'idah tak pernah sampai 8. Cik Noh pernah. Siapa lagi? Amirah tak pernah. Next. Nia Azmaniyah tak pernah lagi. Maksimum 4 rakaat je setakat ni. Tahniah, amin. Ani Koni alhamdulillah pernah. Next. Nick Norizrin 2 je, 4 je. Zaliha tak pernah, 4 rakaat je. Fauziah 2 rakaat je. Baik tuan-tuan, di bawah tu ada 42 komen lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya begini. Maaf tuan-tuan, hari ni kita muhasabah sekejap. Sebab tu pentingnya declaration ni. Dah? Dan kepada sahabat-sahabat yang berada di page Irwan Zahuri, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya bawa live untuk tuan-tuan dengan keizinan peserta ICS pada hari ini lebih kurang 15 minit ke 20 minit untuk kita belajar sekejap. Sebab kami sedang berada dalam program interaktif Cinta Solat. ICS ni satu event yang berlangsung selama 1 minggu untuk saya bantu peserta bagaimana untuk mencapai khusyuk solat yang begitu hebat sehingga membawa khusyuk dalam kehidupan. Jadi ambil peluang salin nota, ambil peluang dapatkan ilmu walaupun sekejap tuan-tuan. Jelas? Okey, baik, terima kasih. Jadi maknanya Nurul Khairiyah, saya tak pernah, biasa buat 2 je. Baik tuan-tuan, sekarang ni begini. Dah, tahniah kepada tuan-tuan yang mengupdate, saya suka. Dah, apa yang saya boleh bantu ialah dengar dengan jelas. Dah, nanti Aroy, petikan tu ada ke? Yang Imam Nawawi tu, yang buku tu. Tak apa, nanti kita masuk kemudian. Ya? Ya, Al-Askar. Ada? Ada? Boleh buka sekarang. Dah ada kat senarai ke atau tak ada? Tak ada. Okey, tak apa, biar dulu. Nanti next sesi kita bawa. Dah? Baik tuan-tuan, nanti saya akan bawa petikan kitab Al-Askar bagi Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala itu untuk tuan-tuan baca. Kata Imam Nawawi, apabila sampailah kepada kamu suatu ilmu, ayya'mala bihi walau marratan wahidatan, sekurang-kurangnya buat walau sekali, liyakuna min ahli, nescaya adalah kamu itu daripada ahlinya. Apa yang saya cuba nak bantu ialah tuan-tuan dapat satu ilmu, buat sekali dulu. Buat dulu walau sekali. And then kalau tuan-tuan nak buat lagi, yang tu dia panggil maqam lain. Dan kalau tuan-tuan boleh istiqamah, itu lebih powerful. Cuma nak melepaskan hukum kewajiban bagi beramal ilmu, kewajiban beramal bagi ilmu, sekurang-kurangnya kena buat walaupun sekali. Nah, kalau saya tanya sekali lagi berturut-turut, saya yakin banyak solat yang tuan-tuan tak pernah buat lagi. Solat sunat wudu, berapa ramai yang pernah buat, berapa ramai yang tak pernah buat. Solat sunat awabin, berapa ramai yang pernah buat, berapa ramai yang tak pernah buat walaupun sekali. Solat sunat hifzul iman, berapa ramai yang pernah buat, berapa ramai yang tak pernah buat walaupun sekali. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maknanya tuan-tuan tak faham istilah cara nak mengimprovekan kehidupan. Jelas? Dapat sesuatu pada hari ni? Dah. Kalau saya belajar dengan Dok, dapat aha moment tak? Dapat tak sesuatu ilmu pada hari ni? Maknanya buat. Jelas? Habis. Jadi maknanya begini. Dah. Cari masa. Ya Allah, aku tak pernah buat 8. Sebab kalau kita baca hadis adalah Nabi SAW, Nabi banyak melakukan duha 8 rakaat. Pendapat yang sahih. Pendapat yang dhaif, Nabi pernah buat sampai 12 rakaat. Itu maksimum dah. Duha maksimum 12 rakaat. Pendapat yang dhaif. Maknanya kita ni sekurang-kurang cari masa. Dalam kehidupan takkan tak boleh buat sekali.
Dalam kehidupan takkan tak boleh buat sekali. Jelas ke jelas. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Baik, sambung. Jadi saya terlebih yakin ilmu tanpa amal akan menjadi sia-sia dan binasa. Macam mana cara nak keluar dalam isu ini? Tuan-tuan, preparation, beramal walaupun sekali. Dah? Dapat satu ilmu, buat. Dapat satu ilmu, buat. Habis tu ustaz, saya masih lagi istiqamah benda ni, tinggalkan sekejap. Contoh, tiap-tiap malam sebelum tidur, tuan-tuan baca suratul Kahfi ataupun surah Al-Mulk. Itu amalan tuan-tuan. Tiba-tiba pergi dengan ceramah. Ustaz tu kata, siapa nak bermimpi akan Nabi SAW, sebelum tidur baca selawat ke atas Nabi 70 kali. Kemudian jangan berkata apa-apa lantaran terus tidur. Sudah. Aku ni adalah tiap-tiap malam baca Al-Mulk, lepas tu tidur. Malam ni pula ustaz ni ajar macam ni. Berhenti sekejap. Malam tu berhenti Al-Mulk, amal apa yang ustaz tu ajar, baca selawat ke atas Nabi 70 kali, lepas tu tidur. Besok ulang balik amalan kita tadi. Nampak? Tu caranya. Adakah terputus daripada istiqamah? Tidak. Jelas? Wallahu alam. Sambung. Yang ke-8, saya selalu yakin amalan adalah sesuatu yang akan ditanya kelak oleh Allah Ta'ala seketika di padang mahsyar. Tuan-tuan, ingat. Saya nak bagi satu formula lagi. Dah. Formula ni best. Best sangat formula ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa pentingnya nombor 1? Kenapa pentingnya nombor 1? Tuan-tuan, nombor 2 dan seterusnya takkan datang sekiranya tak ada nombor pertama. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Nombor 2, 3 dan 4 takkan datang kalau tak ada nombor yang pertama. Sebab tu power nombor 1 ni. Selagi mana tak ada nombor 1, takkan datanglah 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000 dan sebagainya. Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan komen. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih Mak Ngah. Tu dia Aslina. Takkan datang nombor 2 jika tak ada nombor yang pertama. Baik. Maknanya apa? Dekat akhirat besok Tuhan tak tanya, hari tu belajar ICS lagu mana? Best. Ya Allah, best. Seminggu belajar. Tuhan tak tanya, tuan-tuan. Dah? Walaupun dibilang sebagai satu amalan, tapi Tuhan akan tanya, ahsanu amala. Apakah amalan-amalan yang baik yang kau bawa kepada aku? Habis. Yang ke-9, saya yakini saya akan mampu beramal dengan setiap ilmu yang saya pelajari. Dia kena yakin. Bila kita dah beramal dan kita dah belajar, kita yakin, tuan-tuan, aku mampu beramal, aku boleh buat. Kenapa dia yakin dia boleh buat? Itulah kerana bila mana dia dah gugurkan diri, gugurkan tadbir, Allah Ta'ala yang berkuasa, dia tak risau, tuan-tuan. InsyaAllah Allah Ta'ala boleh bantu. Dan yang ke-10, declaration, saya berharap saya menjadi hamba yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, boleh kita buat bersama-sama? Tuan-tuan, boleh kita mula untuk kita praktikal bersama-sama pada pagi ini? Baik, jadi ayo kita mulakan dengan, tuan-tuan, tarik nafas dulu. Tarik. Lepaskan. Baik. Tarik lagi sekali, tuan-tuan. Tahan. Lepaskan dengan kalimah la ilaha illallah. Lepaskan. La ilaha illallah. Baik. Tarik kali ketiga.
Tarik sedalam-dalamnya tuan-tuan, agar terasa pada jantung, hati, diri dan perasaan. Tahan. Lepaskan. Allah. Baik, angkat lidah ke langit. Kemudian letak lidah ke atas. Kancingkan gigi dan baca declaration dalam hati kalian. Yang tak ada buku, insyaAllah kami akan paparkan di hadapan kaca televisyen tuan-tuan. Persilakan. Baik. Jadi ayo kita baca bersama-sama tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya seorang yang percaya dan beriman dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya seorang yang bermazhab Syafi'i, bertauhid al-Asy'ari dan bertasawuf al-Ghazali. Saya seorang yang patuh ayah ibu, beradab dengan guru dan berakhlak dengan para ulama. Saya seorang yang membesarkan majlis ilmu dan memuliakan para ilmuwan. Saya seorang yang akan terus mencari ilmu untuk menjadikan diri saya lebih baik dan semakin baik. Saya seorang yang yakin hanya dengan ilmu akan dimuliakan saya di dunia dan di akhirat. Saya terlebih yakin ilmu tanpa amal akan menjadi sia-sia dan binasa. Saya selalu yakin amalan adalah sesuatu yang akan ditanya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala seketika di padang mahsyar. Saya yakini saya akan mampu beramal dengan setiap ilmu yang saya pelajari. Saya berharap saya menjadi hamba yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan. Ayo semua tepuk dada dan tepuk diri masing-masing. Tahniah untuk diri masing-masing tuan-tuan. Dah, sebab kadang-kadang kita mengharapkan orang beri pujian kepada kita, tapi kita lupa tuan-tuan, kitalah diri yang perlu puji diri kita sendiri. Bila mana kita merasakan itulah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas. Baik. Wallahu a'lam. Okey. Jadi alhamdulillah telah selesai mukadimah kita pada pagi ni. Itu baru mukadimah, tuan-tuan belum mengaji lagi. Jadi setelah kita bersama-sama membaca declaration tadi, saya ulang balik, setiap kali pertemuan standby. Dan kita akan membaca setiap kali pertemuan dengan teknik yang tadi. Dan saya nak ulang kali terakhir, yang saya takkan ulangi lagi. Yang powernya bukan pembacaan declaration, yang powernya teknik yang membantu pembacaan declaration. Bagaimana untuk pastikan teknik ini menghidupkan apa yang kita baca. Jelas tak jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayo kita bersambung pula pada sesi yang seterusnya, pada perbincangan yang seterusnya. Bagaimana untuk kita bersama-sama lagi mengkaji, mengulang kaji dan memahami apakah lagi teknik yang untuk kita belajar untuk menghidupkan hati. Jadi saya ulang balik, ICS ni apa dia?
semata-mata kita nak belajar teknik hidupkan hati. Itu fokus kita. Tulis di ruangan komen, itulah ICS. Saya nak ajar teknik untuk menghidupkan hati. Kerana apa? Semalam kita dah belajar satu benda yang terlalu power. Macam mana kaedah untuk khusyuk. Betul ke betul? Baik. Dan itu merupakan carburetor dalam sesebuah enjin. Tetapi hampa nak tanya tuan-tuan yang alim, dalam sebuah satu kenderaan, kereta ke, motor ke, cukup ke semata-mata carburetor boleh memastikan kenderaan tu berjalan? Jawab di ruangan komen. Cukup. Pasang carburetor, lepas tu start. Mana ada tuan-tuan sesuatu komponen, sesuatu komponen enjin itu banyak lagi benda-benda lain. Dah nak tayar lagi, absorbernya, rantainya, baterinya, dan airnya, cooling sistemnya, apa lagi dalam sebuah enjin? Piston, gearboxnya, dah. Walhal gearbox tu lebih besar daripada carburetor. Kereta lama dulu ada carburetor kan? Ada. Kereta lama ada carburetor. Kereta Proton hamba dulu ada carburetor. Ingat lagi kadang-kadang bila minyak tak naik, dah tekan gulung. Carburetor tuan-tuan, itu ibarat jantung. Yang kita belajar semalam itu jantung dalam khusyuk. Tetapi tak cukup. Nak berjalan, banyak lagi faktor yang lain yang perlu kita lakukan untuk membantu. Formula dia untuk membantu jantung tu berfungsi. Jelas? Jelas. Maka itulah perjalanan interaktif Cinta Solat yang akan kita mulakan pada hari ini. Baru mula Ustaz? Ya, semalam mukadimah. Semalam baru mukadimah. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kepada sahabat-sahabat yang berada di page Irwan Zahuri, saya ucapkan tahniah di atas kebersamaan kalian. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Ada sesi petang nanti. Pukul 3 nanti insyaAllah kita buat live lagi sekali. Sesi petang untuk tuan-tuan dapat belajar juga. Jadi apa yang kami kongsikan teknik pembacaan declaration tadi, ambil manfaat. Sebab kaedah tu terlalu powerful tuan-tuan, dan sebenarnya boleh membantu kehidupan. Kalau tuan-tuan memahami apakah yang tuan-tuan nak dalam sesuatu amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.